السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita sekali lagi berpeluang meneruskan pengajian kita berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang dan ditegah untuk kita melakukannya. Tuan-tuan, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ataupun Allah kurniakan kepada kita sebagai manusia ialah nikmat tidur. An-naum. Tidur ni merupakan suatu rezeki, nikmat dan juga perbuatan yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran umpamanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Naba ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur itu sebagai satu bentuk kerehatan. Wa ja'alna naumakum, Allah menjadikan tidur itu sebagai kerehatan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika menafsirkan ayat ini, tidur ini merupakan kerehatan kerana ia memutuskan pergerakan kita dalam kehidupan seharian. Bila kita bergerak, kita akan letih, penat. Bila kita bangkit daripada tidur, kita menjalani kehidupan, menuntut ilmu ke, keluar mencari rezeki, kesemuanya itu mendatangkan kepenatan dan keletihan. Bila kita bergerak, dia akan mendatangkan keletihan. Sebab itu bila kita tidur, dia memutuskan, mematikan pergerakan itu yang melahirkan kerehatan. Sebab itu bila kita penat, kita akan berehat, kita akan duduk, kita akan tidur, dan itu merupakan nikmat yang Allah beri kepada kita. Tuan-tuan, kalau manusia tak tidur, ia merupakan satu musibah, penyakit. Kalau orang tak tidur ni, dia penyakit. Sebab itu orang yang tak boleh tidur malam, insomnia, dia nak tidur, dia tak boleh tidur, sehingga dia terpaksa makan ubat tidur. Sebab itu manusia kalau dia tak tidur, itu bukan kehebatan, tapi itu merupakan suatu kecacatan, suatu penyakit yang mesti dirawat. Sebab itu kalau orang habaq kat kita, dia tak tidur 2-3 hari tu, pelik, kita akan suruh dia pergi hospital, bahaya. Tapi Allah Azza wa Jal, apabila dia mensifatkan diri dia, dia menceritakan diri dia, dia bagi tahu kata dia tak mengantuk dan dia tak tidur.
Sebab itu Allah tak sama dengan makhluk. Allah kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak disentuh oleh mengantuk dan dia tidak tidur. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi yang kita duk baca tu. Jadi Allah Tuhan yang maha berkuasa, salah satu daripada kebesaran dan kekuasaan dia tidak berhajat kepada tidur. Tapi kita tuan-tuan, manusia memerlukan tidur. Sebab itu orang yang menyalahi tabiat insan, menyalahi fitrah manusia, dia cuba untuk tidak tidur, berjaga malam, dia akan mengalami satu keadaan yang menyiksa diri dia dan menyebabkan dia sakit. Kerana tabiat Allah jadikan kita kena tidur. Hatta Nabi SAW juga tidur. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi tidur sehingga dengar bunyi dengkuran. Nabi itu manusia, sama seperti kita, mengantuk, letih, penat, lapar, dahaga, ada keinginan, syahwat, dan Nabi tidur. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ada orang yang datang tanya isteri Nabi, bagaimana Nabi SAW mendirikan salat pada waktu malam. Kemudian isteri Nabi cerita, kata Nabi ni pada sebahagiannya dia tidur, kemudian selepas daripada itu dia bangkit untuk salat. Apa kata lelaki tadi, sahabat tadi? Dia kata ana usalli wala arqud. Kalau Nabi itu tidur, kemudian dia bangkit untuk mendirikan salat, adapun aku akan mendirikan salat dan tak akan tidur. Dia kata ana usalli wala arqud, aku akan semayang dan aku tak akan lena. Bagus tak? Kalau kita dengar ni kira bagus, Yang duk ada kat kita ni lena, tak mau-mau sampai tak mau semayang. Tidur sampai tak bangkit-bangkit. Dia bantai lena tu sampai tak jaga. Yang lelaki ni dia usalli, dia berjanji dia akan salat, dia tak mau lena. Tapi bila benda ni sampai ke telinga Nabi, apa yang dia sebut tu sampai dekat Nabi, Nabi marah. Nabi tak bagi. Nabi suruh dia tidur. Ni selalu kita dengar. Nabi kata inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Pasal itu agama tak boleh ikut nafsu, agama tak boleh ikut perasaan, agama tak boleh ikut suka hati, agama ikut Nabi. Ada sahabat nak puasa tak mau buka, Nabi suruh buka. Ada sahabat yang tak mau menikah, nak buat ibadat sepanjang masa, Nabi kata menikah. Dalam Islam tidak ada tabattul. Apa dia tabattul? Dalam Islam tidak ada kerahiban. Apa dia tu kerahiban? Tidak ada kepadrian. Kerahiban, kepadrian, apa maksud dia? Dalam Islam, sesetengah agama, bila dia kuat agama, dia jadi alim, dia jadi warak, dia tak boleh menikah. Menikah ni kacau, kalut. Dia bersabuk, orang utara kata. So dia tak mau menikah. Nabi kata menikah. Nabi larang. Dalam Islam Nabi larang tabattul. Nabi larang satu orang yang tak mau menikah, dia duduk dalam keadaan dia nak mengabdikan diri, dalam keadaan dia tak menikah. Nabi kata tak. Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku menikah, siapa yang benci kepada sunnah aku,
dia bukan daripada kalangan umat aku. Jadi tuan-tuan, satu orang tak mau lena, tak mau makan, tak mau kahwin, semata-mata nak buat ibadah, dianggap ghulu. Yang ni tuan-tuan tak boleh. Abu Darda umpamanya, saya nak cerita bab tidur dulu, sekali saya pergi tajuk saya. Abu Darda radhiyallahu an. Oleh kerana tajuk kita tidur, tuan-tuan tak boleh tidur. Tajuk hadis tidur, bantai tidur, sakan. Abu Darda radhiyallahu an, Al-Ansari. Abu Darda. Tuan-tuan tahu kan cerita tu? Yang mana dia telah buat satu perbuatan, isteri dia Ummu Darda. Apa dia perbuatan Abu Darda ni? Dia tak mau makan, dia nak puasa, dia tak mau bersama isteri dia, dia tak mau tidur, dia nak semayang. Dia tak cara ke isteri dia ni, Ummu Darda ni. Pendekkan cerita, pasal tuan-tuan duk dengar dah hadis ni. Ummu Darda telah pergi report perangai laki dia ni kepada Salman Al-Farisi. Sebab mereka dua ni adik-beradik. Macam mana boleh jadi adik-beradik? Nabi At-Ta'akhi mempersaudarakan mereka dua ni. Abu Darda bersaudara dengan Salman. Pendekkan cerita, Salman pi di rumah, tengok betul Abu Darda ni tak mau lena. Abu Darda tak mau lena. Salman kata dekat Abu Darda, tidur. Sat lagi aku gerak, kita mangkit tahajud. Selalunya Abu Darda ni dia tak lena, dia semayang. Salman kata lena. Esok Salman bagi satu nasihat. Salman kata kita ni memang disuruh beribadah. Sebab itu saya selalu menasihatkan agama ni wasatiyah. Agama ni moderate. Agama dia tak ekstrim, dia tak melampau. Agama ni dia bersifat pertengahan. Abu Darda memang agama suruh kita salat, agama suruh kita puasa, agama suruh kita buat ibadah. Tapi agama juga suruh kita raikan hak kita. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, wa inna li rabbika 'alaika haqqan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Salman kata, bukan hak Allah saja kita kena bagi. Tuan-tuan, salat itu hak Allah. Tapi Salman kata li nafsika, hang punya diri itu kena bagi juga. Artinya tidur, makan makanan yang berkhasiat, bersenaman, sukan dan sebagainya, itu adalah hak diri. Pasal itu agama tak bagi kita cederakan diri kita, agama tak bagi kita mudaratkan diri kita. Dah tahu kata penyakit, pergi makan buat apa? Cari penyakit. Dia kata Tuhan halalkan, betul lah Tuhan halalkan, tapi untuk dia tu bahaya. Agama tak bagi. Sebab itu dalam hadis Nabi marah orang yang gemuk. Ada hadis Nabi cela orang yang gemuk, sehingga gemuk itu menyebabkan dia malas untuk beribadah. Di situ orang ahli sunnah kena jaga badan, kena rajin jogging, senaman, bukan main semayang saja. Dia kata aku cukuplah semayang. Tak, itu hak Tuhan. Setengah tu dia jaga hak badan, tapi tak jaga hak Tuhan pun tak mau juga. Duk idak lari, ya, semayang tak, duk idak angkat berat, semayang tak pun tak mau. Seimbang. Bila badan kita sihat, tidur cukup, makanan elok, barulah kita boleh beribadah dengan tenang dan elok.
Ini nak semayang pun mengoh. Aku penat. Baru mayang isyak 4 rakaat. Mengoh, penat, nak duduk, aku tak boleh duduk lama lah. Nak kepok kaki tak boleh, nak belunjuk tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak jaga. Sedangkan agama suruh. Nampak? Okey. Habislah tajuk tu. Apa sebenarnya tajuk kita? Tajuk kita ialah dah kita jelas, dah kita clear nampak bahawa agama suruh kita jaga diri, agama suruh kita beri hak kepada diri kita, agama suruh kita tidur, tapi agama larang kita tidur sehingga ia tidak menunaikan ibadah. Jadi agama tak bagi kita tidur sehingga tidur itu menyebabkan kita tak mendirikan salat. Jadi tajuk kita malam ini, larangan tidur apabila masuknya waktu salat. Kita tak boleh tidur. Orang bang maghrib salat baru kita tidur. Bahkan ada hadis, kita tak boleh tidur sebelum isyak. Kita tak boleh tidur sebelum isyak. Bukan kata isyak ya, di kalangan fuqaha, bila masuk waktu, satu orang dia mengantuk, dia nak tidur, hendaklah dia memilih antara dua. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama. Saya baca hadis. Wa innama ba'da ad-dukhulil waqt fa in ghalaba ala dhannihi al-istiqaz qabla khurujil waqt fala ithma alayhi aydan wa in kharaja al-waqt lakinnahu yukrah lahu dhalik illa in ghalabahu an-nawm bihaythu la yastati'u daf'ahu wa in lam yaghlib ala dhannihi al-istiqaz athim wa yajibu ala man 'alima bihalihi iqadhuhu hina idhin. Sesiapa yang telah masuk waktu, wa innama ba'da dukhulil waqt, sesiapa yang dia tidur selepas masuk waktu, dalam sangkaan dia boleh bangkit, dalam sangkaan dia boleh bangkit. Wa innama ba'da dukhulil waqt wa in ghalaba ala dhannihi al-istiqaz, apabila masuk waktu semayang ni, di kalangan fuqaha kata boleh tak kita tidur? Satu orang boleh tidur kalau dia yakin, ghalabatul dhann, kuat sangkaan dia akan bangkit, dia boleh tidur. Masuk waktu apa pun dia sangka kata saat lagi dia akan jaga, dia nak tidur saat dah. Masuk zuhur ke asar ke, dia akan tidur, dia mengantuk sangat, dia tidur saat. Boleh tak boleh? Dengan dia yakin kata dia boleh bangkit. Macam mana? Dia kunci jam ke, dia habaq kat bini dia ke, ataupun dia tidur masuk lohor, dia mengantuk, tak boleh nak tidur sangat, dia pergi tidur atas kerusi lah, dia kunci jam semua, kita nampak macam dia akan bangkit sekejap lagi lah. Tapi kalau masuk waktu lohor, dia pergi buka aircon, pergi masuk dalam bilik, tarik kain selimut, ini gaya macam nak tidur malam ya ni kan, tutup tingkap apa semua, off handphone, yang ni kalut ya kan. Jadi dia kata kalau macam tu dia boleh tidur, dengan sangkaan dia akan bangkit, dengan sangkaan dia akan bangkit. Tapi kalau dia sangka hatta, okey tuan-tuan,
dia sangka-sangka kata dia boleh jaga, dia tak terjaga, fala ithma alaih, dia tak dosa. Dapat? Tapi hendaklah dia ikhtiar supaya dia bangkitlah. Ni kalau dekat-dekat nak habis waktu hang nak piduk lena lagi, tambah subuh. Subuh kalau dia masuk waktu, subuh dah singkat, masuk waktu, memang adatnya kalau dia sambung lena, jawapan dia ghaib. Bukan takat ghaib, ghuyub. Maka ketika itu dia bangkit. Kalau dia tak bangkit, dia berdosa. Dia berdosa kerana dia meninggalkan salat dengan sengaja setelah dia sedar. Dia kata Nabi pun bangkit lewat. Nabi tertidur tak sedar langsung. Yang kita ni dah jaga dah, dah tengok jam dah, dah tahu kata masuk, kita kata apa? Dana. Masalah dan ni masalah dan ni. Okey, apa? Masuk 6 suku. 6.20 bang. Weh, dana. Bini gerak dia lebih kurang macam gerak anak. Bangkit abang, weh, nak habis subuh. Ke apa? 6.30. Dana. Ni hak geng muda-muda hak tua-tua ni bukan kata nak suruh mangkit, nak suruh lena. Tak apa nak mau lena lah. Mai pangkat umur 50 60 ni lena dia bukan mau lena lah. Kan? Dia duk kira nak jaga ya. Sebab apa? Pasal dekat nak lena lama lah. Tuan-tuan nak lena apa lagi banyak-banyak. Dekat dah nak lena tu. Lena tak mangkit dah. Kan? Adalah sehari dua lagi nak lena pun. Dia tepuk hang ke tengok tak apa nak lena. Lena apa ah? Lena banyak dah, mangkit mayang pula ah. Kan? Esok lusa tah ku lena tak mangkit dah. Hakikat kita tidur itu saudara kematian. Maka kata para ulama, tapi kalau dia tidur di atas sangkaan dia tak mampu untuk bangkit, jika seseorang itu tidak mempunyai sangkaan yang kuat bahawa dia mampu untuk bangun menunaikan salat, artinya masuk waktu, aku ni pakai harus dah, tak boleh dia salat, tak boleh dia tidur. Dalam keadaan ni wajib untuk dia mendirikan salat, baru dia lena. Pasal dia kata aku ni kalau lena ni pakai harus dah, maka ketika itu dia pergi salat dulu. Dan orang yang tahu kata dia duk tidur tak sembahyang lagi, wajib untuk mengejutkan dia. Sebab itu kalau kita tengoklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tidur, kita tengok sikit apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan larangan tidur. Antaranya apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang selalu tuan-tuan dengar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Abu Barzah Al-Aslami, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadith ba'daha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan bercakap-cakap selepasnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Abu Barzah Al-Aslami. Nabi yakrah, Nabi benci, Nabi benci tidur sebelum isya.
Maknanya kalau kita ikut pada hadis ni, kita salat dulu baru kita tidur. Kan? Yakrahun naum qabla al-isya wal hadis ba'daha. Itu apa yang disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Baik. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga, macam mana ni? Dalam hadis yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berjaga, yakni bercakap-cakap selepas daripada isya, kerana itu juga boleh mengganggu salat kita. Dalam hadis tadi, yakrah an-naum, Nabi benci lena sebelum isya, kerana kalau kita tidur sebelum isya, dia akan lajak. Dan satu lagi, wal hadis ba'daha, ni pun masuk dalam tajuk, larangan bercakap-cakap, bersembang-sembang selepas isya. Maknanya lepas isya buat apa? Kalau tak ada apa, lena. Kalau kita tengok, seperti mana dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, la samara illa li musallin au musafir. Tidak boleh bersembang-sembang pada waktu malam, melainkan untuk orang yang akan menunaikan salat atau bermusafir. Nampak? Nabi kata tak boleh. Malam ni kita tak boleh sembang kosong. La samara. Tak boleh sembang. Macam lah hadis tadi, wal hadis ba'daha. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan satu bab larangan bercakap-cakap selepas isya. Sebab kalau kita sembang isya, dia akan menyebabkan kita lewat subuh. Jadi dia akan ganggu time salat, termasuk juga yang kita tidur sebelum isya tadi. Walaupun Nabi sebut tidur sebelum isya, tapi di kalangan para fuqaha, mereka kata semua salat samalah. Artinya kita tak boleh tidur sebelum zuhur, tak boleh tidur sebelum dalam keadaan kalau kita tidur tu, dia boleh mengganggu waktu salat kita. Contoh macam ni kalau kita azan zuhur, kita sunnah tidur sebelum zuhur kan. Tidur sebelum zuhur tu tak apa, kita tidur 10-15 minit. Orang putih panggil nap. Dalam istilahnya qailullah, kita tidur sat sikit, qalil kan, sikit. Azan zuhur boleh tak kita tidur? Dah masuk waktu lah. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Hajar tadi, dia kata kalau kita zan, kita boleh bangkit. Kalau kita zan, kita boleh bangkit. Tapi kalau tuan-tuan rasa sat lagi tuan-tuan tidur ruyu, khaib, tak boleh bangkit, tuan-tuan dituntut untuk mendirikan salat dulu. Termasuk juga yang larangan tidur sebelum isyak tadi. Kenapa? Karena kalau satu orang dia tidur sebelum isyak, adatnya, tuan-tuan bayangkan kalau kita tidur sebelum isyak ni, malam ni kan, memang bawa sampai ke subuh. Nampak? Sedangkan pula kalau kita tahu isyak itu berakhir sepertengahan malam, kan? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samar ba'da al-isya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada perbuatan berjaga malam, yakni berbual-bual selepas daripada waktu isya. Jadi maksudnya ada dua benda yang kita dapat daripada 2-3 hadis yang kita baca ni. Pertama, larangan tidur bila dah masuk waktu, atau larangan tidur sebelum masuk waktu seperti dalam kisah isyak tadi ni, yang boleh menyebabkan kita
terluput salat. Satu lagi, larangan bersembang kosong, jadaba, bercakap-cakap, as-samar, selepas daripada isyak pada waktu malam, sembang lewat malam sehingga kita terlepas waktu subuh. Nampak? Baik. Walau bagaimanapun, tentu tuan-tuan akan bertembung dengan situasi dan keadaan yang memerlukan kita bersembang malam. Umpamanya mesyuarat, ataupun ada urusan-urusan lepas pada isyak. Pendek kata, lepas isyak ni kalau tak ada bab, tak ada isu, lena awal ni bukan kata hadis yang suruh, kesihatan pun sangat menggalakkan kita tidur cukup. Tidur awal bagus. Melainkan melainkan kita ada urusan besar, urusan maslahat yang memerlukan kepada kita buat benda tu lepas pada isyak. Boleh. Kalau tak ada apa-apa sangat, masjid buat mesyuarat lepas isyak, okeylah. Kita ada mesyuarat kenduri lepas isyak, okeylah. Apa dia lagi lepas isyak? Ada kelas mengaji ke lepas isyak? Ada apa-apa ke lepas isyak yang betul-betul penting, yang untuk maslahat, boleh. Dia kata, hamai sat rumah aku lepas isyak ni, kita ada mesyuarat sikit. Okey, yang ni boleh. Tapi kalau hang nak ajak aku sembang saja, tak boleh. Lepas tu kalau tuan-tuan nak sembang pun, bagi ada isi juga. Walaupun 9 daripada tajuk tu sembang mohong ya. Bagi bila ada satu kan, nampak macam tak teruk sangat lah kan. Dalilnya, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berbual-bual pada waktu malam selepas daripada isyak dengan Abu Bakar bagi membincangkan urusan-urusan kaum muslimin, yang mana kata Umar, aku juga berada bersama dengan mereka. Tadi Nabi tak bagi cakap, yang ni dia bercakap. Maka Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia mengupas tajuk ni, dia mengulas hadis-hadis ni. Dia kata apa? Yang pertama, larangan itu berbentuk makruh. Larangan bercakap lepas isyak, sembang kosong lepas pada isyak ni adalah makruh. Pasal apa dilarang? Kerana bimbang dia akan menyebabkan kita terlepas salat subuh. Okey? Dia bukan sembang sajalah. Semua tajuk tengok bola, tengok movie, pi mana-mana tengok bunga api ke apa ke, yang mana benda itu bukan urusan penting, makruh. Sebab bila dia tidur lewat, dia akan bagi kesan pada sembahyang subuh. Nampak? Makruh. Melainkan di kalangan para ulama kata, berdasarkan hadis Umar tadi ni, yang mana Nabi bercakap dengan Abu Bakar tentang urusan orang Islam, maka hal itu dibenarkan. Maksudnya makruh tadi ni tak ada lah. Diberikan rukhsah, kelonggaran jika dia berkaitan dengan ilmu, dia berkaitan dengan urusan-urusan kaum muslimin, berkaitan dengan urusan-urusan yang penting, mustahak dan sebagainya, maka dibolehkan. Bincang hukum ke, bincang ilmu ke, bincang tentang perniagaan ke, urusan apa yang mana penting untuk maslahat apa semua, boleh. Tapi kalau kita pergi duk menyembang, tak ada pasal, tak ada hala, tak ada tujuan, tengok telefon sampai pukul 1-2 pagi, tengok movie sampai 2-3 pagi,
tengok bola, main dam 3-4 kali naik haji, umrah, tak payah duk cerita lah kan. Main kerem ke apa ke kan. Yang ni semua ni dibenci oleh agama. Dibenci oleh agama. Walaupun tuan-tuan, kita dalam agama ni dia tok elok lah. Satu, dia tak bagi tidur lewat. Yang kedua, dia suruh kita bangkit awal dan buat urusan kita awal. Agama ni dia tok cantik lah. Orang Islam kalau dia ikut disiplin ni elok. Nombor satu, tidur bagi awal. Yang kedua, bangkit awal, semayang subuh. Bangkit awal, semayang subuh bagi awal. Lagi lepas tu buat apa? Buat kerja, urusan. Jangan lena lah lepas subuh tu. Melainkan orang yang perlu. Siapa dia yang perlu? Orang yang kerja shift malam. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak bagi tuan-tuan clear, takut saya lagi silap faham. Ada tak hadis larang tidur lepas subuh? Tak ada. Satu hadis pun tak ada. Tu nak bagi clear, tak ada. Siapa yang tidur selepas subuh mewarisi kepapaan. Siapa yang tidur lepas subuh mewarisi kegilaan. Semua hadis ni tak sahih. Tapi jangan duk ambil peluang. So kata tak sahih, dia tibai jaga dekat-dekat kedua belah. Tidur pula rumah mentua. Mentua panggil anak dia, awak laki hang aku tengok mangkit mayang subuh, tidur mangkit tengah hari. Cik tegur dah, mak oi. Lepas tu dia kata apa? Ni hadis tak larang lah. Hang kalau nak tak bagi aku lena, hang buat main hadis tu. Oh, yang ni tak dia kata apa. Saya nak habaq, memang tak ada. Demikian juga hadis yang orang selalu duk baca tu. Larangan tidur selepas asar juga tidak sahih. Tidur lepas asar ni, mereka tanya ustaz, bolehkah tidur lepas asar? Boleh. Nak tidur lepas asar boleh. Mereka kata bukan siapa yang tidur lepas asar ni gila, hilang akal. Tak betul, Nabi tak kata. Cuma nanti dulu. Okey, baik. Saya nak bagi tuan-tuan benda ni. Kadang-kadang benda tu betul dari sudut fakta, tapi Nabi tak kata. Contoh apa? Contoh, tengok benda hijau menyegarkan mata. Betul tak betul? Tuan-tuan bangkit pagi tengok hijau bendang, tengok bukit segar cerah. Betul. Tapi Nabi tak kata. Tuan-tuan ingat kaedah ni. Ingat. Semua benda yang Nabi kata betul. Tapi bukan semua benda betul Nabi kata. Jangan penin. Semua benda yang keluar daripada mulut Nabi, apa yang Nabi cakap semua betul. Tapi bukan semua benda betul Nabi kata. Contoh apa dia? Benda tu betul tapi Nabi tak kata. Kita jangan, doktor kata tak bagus tidur lepas subuh, kita pula pergi kata Nabi kata tak bagus tidur lepas subuh. Nabi tak kata, tapi memang tak bagus. Tak, memang betul, tapi tang mana yang tak kena? Tang Nabi kata tu. Allah payahlah. Kita bagi contoh macam ni lah. Siapa nak tengok awan kapek, pilah orang Kelian. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Kita pun kata Nabi SAW bersabda, bangunlah awal, pergilah orang Kelian dan tengoklah awan kapek. Betul tak betul? Dari sudut fakta memang betul. Tapi dari sudut hadis, Nabi kata, Nabi tak kata. Kangat ibu negeri Perlis, betul tak? Betul tak? Betul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kangar ibu negeri Perlis." Boleh tak boleh? Tu tak boleh tak kita kata Nabi kata? Tak boleh. Sebab itu bukan semua benda yang betul kita boleh kata Nabi kata. Sebab apa? Sebab bukan semua benda betul mesti Nabi kata. Tapi kalau Nabi kata, memang betul lah. Sebab ada orang kata Nabi tak kata tapi memang betul. Nabi tak kata tapi benda tu betul. Kuala Lumpur ibu negara Malaysia, betul, tapi Nabi tak kata. So kita tak boleh kira benda betul mesti boleh sandak. Kita kata hadis ni palsu. Palsu pi betul apa? Tak boleh. Itu disiplin lah. Kan? Okey, baik. Jadi walaupun kesihatan kata tak bagi tidur lepas subuh, kan? Tak bagi tidur lepas asar, tak segar, rasa nak demam, rasa betul lah. Tapi bukan Nabi kata. Kerana kalau kita sandar pada Nabi, dia akan jadi hukum. Dia akan jadi agama. Yang tu yang berat ya. Jadi tuan-tuan boleh dah nak tidur lepas subuh? Boleh. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang perlulah. Sebab Nabi ni kalau kita tengok dia macam bagi hint tau. Hint dia bagi syarat. Dia bagi isyarat kata jangan lena. Dia sebut satu doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatlah segala urusan, pekerjaan, amalan yang dilakukan oleh umat aku pada waktu pagi. Pasal itu kita kalau nak buat kerja apa, kita buat awal-awal pagi. Tuan-tuan tengok orang yang buka kedai pagi, kan? Orang yang buka kedai awal pagi, rezeki dia berkat. Orang yang mangkit buat kerja pagi, tuan-tuan, orang pergi menoreh getah semua awal. Tak ada orang pergi menoreh getah lepas lohok. Orang buat bendang semua orang buat kerja ni. Kalau tuan-tuan nak tengok, dia kata pasal dusun kebun hang elok hang ni memang rajin, pandai. Bukan masalah rajin ke masalah pandai, masalah dia memang buat benda tu mangkit pagi awal. Yang kita duit awak aku buat tak jadi, awak aku buat tak jadi. Hang nak jadi lagu mana pukul 10 tak ketahuan mangkit lagi. Pasal tu orang Islam dia kena ada satu sifat maruh dia. Dia tak boleh lena bagi. Tuan-tuan kalau pi tengok jenis menantu lena pagi ni, reject tanya kat rajin ni mangkit pagi urusan. Jadi nak mangkit pagi ni macam mana? Nak mangkit pagi awal ni macam mana? Cuba tuan-tuan habaq sikit rahsia dia. Nak mangkit pagi awal ni macam mana rahsia dia? Petua dia kena lena pagi awal. Tuan-tuan ingat petua tu? Bukan senang tu orang nak bagi tu. Saya pun boleh daripada Gunung Ledang tu. Betul, nak mangkit awal tu kena tidur awal. Pasal tu Nabi tak bagi kita tidur lewat. Kan? Nampak? Baik. Okey, hadirin mukminin. Demikian apa yang kita sebut di dalam hadis ni. Okey. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan tidur yang paling bermanfaat wa anfa'un naum. Ibnul Qayyim kata, dan tidur yang paling baik ialah seseorang yang tidur ketika dia sangat mengantuk. Yang ni dia panggil quality time. Kita tidur betul-betul mengantuk. Itu satu. Itu tidur yang bagus. Yang kedua, tidur di awal malam ialah tidur yang paling terbaik dan bermanfaat daripada sekalian waktu. Dia sebut dalam kitab dia Madarijus Salikin. Dia kata wa anfa'un naum bila adalah tidur di awal malam. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik.
Okey. So kita sambung balik hadis yang kata larangan tidur selepas daripada sebelum daripada Isyak tadi. Dan tuan-tuan tahu yang kata kita tak boleh tidur kalau kita mengantuk nak salat ni, saya bagi sikit. Makruh untuk tidur selepas masuknya waktu salat. Makruh untuk tidur selepas masuknya waktu salat. Apa hukum dia? Makruh. Maknanya kita semayang dulu. Makruh untuk tidur selepas masuknya waktu salat dan sebelum menunaikan salat tersebut. Nampak? Okey? Tuan-tuan, masuk je waktu, kita pergi mayang dulu. Bayang dulu. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak lena, makruh kita lena dengan sangkaan kata kita boleh bangkit. Dengan sangkaan kata kita boleh bangkit. Kalau kita rasa kita tak boleh bangkit, dia kata apa? Jika tidak, maknanya satu orang tu bila dia masuk waktu, dia mengantuk dan dia rasa kalau dia tidur ni, rumah dia tinggal seorang, bini dia pun tak ada, siapa pun tak ada. Dia kata, aku kalau aku tidur ni aku tak bangkit. Tidur dia. Maka dalam keadaan ini haram baginya untuk tidur, yang mana tidur itu menyebabkan dia terlepas waktu salat. Yang ni dalam tajuk dah masuk waktu. Tapi kalau sebelum tak apalah. Sebelum tak apa kan. Sebelum kalau dia tak masuk waktu memang dia boleh lena lah kan. Kalau sebelum pun kita tak boleh lena, kecuali dalam Isyak tadi ni pasal dibimbangi kita terlajak. Terlajak. Baik. Okey. Dalilnya ialah hadis yang mana Nabi SAW sebut, laisa fin naum tafritun, tidaklah tidur itu dianggap cuai. Innama tafritun ala man lam yusalli salah hatta yaji waktu salatin ukhra. Yang dikatakan cuai, yang dikatakan orang yang cuai, orang yang yang tafrit, yang main-main itu ialah mereka yang tidak salat sehingga datang salat yang berikutnya. Mereka yang tak salat sampai datang salat yang berikutnya. Artinya kalau dia tidur, dia bangkit, tak apa. Tapi kalau dia tidur sampai tak bangkit, dan dia pun tahu kata dia tu akan tak bangkit, yang ni kes yang kita bincang tadi, yang dilarang kita tidur. Baik. So walaupun benda ni kita nampak macam simple, tapi dia menunjukkan sikap kita dengan salat. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita prepare, bersedia untuk nak ada mesyuarat pukul berapa, ada game pukul berapa, ada apa, kita punya prepare, punya kunci jam supaya kita bangkit awal, tak lewat kan, dapat kita prepare. Urusan yang kita seronok nak pi mengai, nak pi apa, panjat bukit, nak pi hiking, janji pukul berapa, tidur awal. Pasal apa tidur awal? Esok aku nak pi kabat bukit, esok aku ada game, esok aku nak pi mengai. Tidur awal, prepare. Tapi dia tak buat benda yang sama, disiplin tu ketika mana dia nak mendirikan salat. Azan sikit, sekali lagi saya nak buat kesimpulan daripada tajuk yang kita bincangkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Okey, kesimpulan dia hadis yang kita sebut tadi daripada Abu Barzah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhkhira salat al-isya lima fihi min fadl. Mula dia cerita kata Nabi ni dia sunnahnya dia mentakhirkan isya. Kemudian selepas dia mentakhirkan isya', dia ada perbincangan tentang melewatkan salat isya' ni. Dia kata wa qad jaa fi fadli ta'khiriha ma rawahu Abu Dawud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'timu bi hadhihi as-salah fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'iril umam wa lam tusalliha ummatun qablakum. Kemudian dia bawa hadis yang cerita tentang afdal dilewatkan isya'. Kemudian dia sambung apa? Kemudian dia sambung dengan larangan Nabi, wa kana yakrahu an-naum qablaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk kita tidur sebelum daripada isya'. Larangan tidur sebelum daripada salat apa dia ni isya' ini ialah kerana khaufan min ikhrajiha an waqtiha, iaitu dibimbangi dan ditakuti kita akan terkeluar daripada waktu yang ditetapkan. Sebab itu salat ni kita bukan boleh atok ikut suka. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Jadi satu orang ni dia tak boleh, saya sebut dia tak boleh jamak ikut dan. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh semayang sikit, dia jamak. Dia susah sikit, dia jamak. Payah sikit, dia qadha. Sedangkan waktu yang masuk tu dia boleh salat. Kita bukan boleh qadha. Qadha salat ni bukan boleh sewenang-wenangnya. Okey, umpamanya kita naik bas. Kita naik bas. Walaupun sebahagian ada pandangan tentang solat hormat waktu, tak apa, kita naik bas. Driver bas tak berhenti. Sebagai contoh, driver bas tak berhenti. Dia akan berhenti ke 7 habis dah subuh. Kita dalam bas ni, kita nak buat macam mana? Dan kadang tak boleh berhenti. Tak apa, kita lena, sekejap lagi sampai kita qadha. Sedangkan kita ada ruang untuk salat. Nabi kata wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila satu benda disuruh untuk kamu melakukannya, buat sekadar yang kamu mampu. Maka ketika itu kita salat dekat mana kita mampu. Bahkan ada hadis kan, sahabat yang mana dia tak bertemu dengan air, kemudian dia salat, masa tu belum turun lagi tayamum. Kemudian satu orang sahabat dia jumpa air, dia wuduk lain, dia salat, dia salat semula. Yang sahabat lagi dia kata tak, aku dah salat dah. Nabi kata yang mana dia ulang tu dia dapat 2 pahala, yang tak ulang itu benar dengan sunnah.
Tuan-tuan naik kapal terbang, tak ada ruang nak semayang, tak ada air nak tayamum. Tak ada air tayamum. Tak boleh berdiri, bahaya. Tak ada ruang nak berdiri. Tuan-tuan duduk. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu buat tak kat mana mampu. Pergi hospital, macam-macam keadaan. Ni tuan-tuan, di hospital kadang-kadang orang kita dah sakit tanda nak mati, dia tak dapat lagi kesedaran. Pasal tu kita kena pergi melawat kawan-kawan kita yang sakit di hospital ni, ajak mereka salat ketika sakit. Yang seronoknya tak semayang, tapi pi mana? Dia pi turun isap rokok di bawah, dia pi turun berjalan pi kantin, tapi tak semayang. Pasal apa? Dia kata pakaian kotor, ada beg kencing, kiblat tak kena, tak boleh berdiri. Semua ni alasan. Pakaian takat mana yang mampu, kalau boleh salin, salin. Tak boleh salin, takat mana yang boleh. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Beg kencing tu kalau boleh buang, buang. Kan? Wayar tu tak boleh buang lah. Gantung tu kalau boleh ganti, ganti. Dan dia boleh jamak kerana dia sakit. Kalau dia susah nak pergi bilik ayam. Tapi tak boleh ada alasan untuk dia tak salat. Kadang-kadang orang kita dia boleh berhenti. Kita berhenti dulu 10 minit untuk kita nak minum teh ke, untuk kita nak refresh ke, tapi dia tak boleh berhenti untuk sembahyang. Yang menega-menega waktu maghrib ni, waktu maghrib memang laku, memang rancak kan. Waktu maghrib ni laku rancak, berhenti sat, berhenti sat pergi sembahyang maghrib. Bukan payah berhenti pergi sembahyang tepi dapur tu ke, belakang tu sembahyang 3 rakaat, sat lagi mai sambung goreng balik, mai sambung balik buat roti canai ke apa ke, sambung balik. Kalau duk ikat nak goreng tu, dia kata tak boleh berhenti ni, order tak berhenti ni, duk masuk pak panda lah apa, duk masuk ni berhenti sat, berhenti pergi sembahyang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita puji lah sebahagian buruh kasar, geng-geng Bangladesh, Rohingya apa semua tu, depa ni mai sembahyang bukan serta sembahyang subuh ya, depa ni mai sembahyang berjemaah ni geng-geng Bangladesh hok buat projek kontrak depa. Kalau tuan-tuan tengok perhati, depa tak mana-mana yang depa buat projek masjid ramai dengan geng pok ni, pok mayang berjemaah ni, Bangladesh, Rohingya, depa jaga mayang ni. Yang ni kong kali kong adalah, tapi depa mai ni sembahyang dengan kain plekat biru kotak-kotak depa tu lah. Dengan kain plekat biru kotak-kotak, baju long sleeve tu. Depa punya trend mai sembahyang. Kayuh geret, jalan kaki mai. Sebab itu hari tu masa ingat tak masa PKP ada larangan warga asing tak boleh kan? Depa menangis, teriak, sedih tu, depa nak mai sembahyang tak boleh. Walaupun mungkin kita nampak kerja depa lekeh lah kan, kontrak apa, tapi depa antara yang jaga sembahyang berjemaah ni, geng-geng ni. Dan kalau tuan-tuan tengok yang di Mekah apa semua, yang geng-geng makan pinang mulut merah tu, geng-geng pok tu lah, depa sembahyang berjemaah, depa jaga. Kita mungkinlah kerja elok kerja tempat elok, pejabat apa semua, tapi mungkin tentang salat berjamaah tu kita kalah dengan depa. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita ambil semangat. Apa sahaja bila bertembung dengan panggilan Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada panggilan Tuhan. Pasal itu tuan-tuan tengok Allah ajar azan. Allah mula dengan apa? Susunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mula dengan Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia mula dengan apa? Allahu Akbar. Tengok muazzin sebut tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nak bagi tahu apa? Apa sahaja pekerjaan yang sedang kamu lakukan, urusan yang sedang kamu uruskan, Allah lebih besar daripada apa yang hampa buat tu. Berhenti bermayang sat. Lepas tu tengok dia kata apa? Hayya 'alas salah. Mai sembahyang. Mai sembahyang. Dia panggil tu mai sembahyang. Lepas tu dia kata apa? Hayya 'alal falah. Hampa mai sembahyang, Tuhan janji hampa berjaya.
Hampa mai sembahyang, Tuan janji hampa berjaya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita kena ubahlah tahun baru ni tabiat, sikap kita, disiplin kita. Kan? Ni ada hukum hakam ni, bukan ikut dan ya. Nak tidur ikut suka, bangkit ikut suka. Kita orang beriman. Malu lah tuan-tuan, kadang-kadang kita tak bangkit lagi. Ayam, kucing, bangkitlah. Kan? Ha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita dan Allah Ta'ala ubah cara hidup kita, cara hidup orang Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.